Bila tahun 2001 itu kita gelombang reformasi ni dah mula menyejuk sedikit, ya. Pimpinan-pimpinan pemuda banyak ditahan ISA. Selepas itu 2004 pilihan raya yang mana kita hanya tinggal satu kerusi. 1999 kita dapat 5 kerusi. Kita ingat 2004 tu adalah lonjakan sedikit, ya. Saya ingat ramai di antara kita dalam parti ni kita terbawa-bawa sebagai politician. Kita mudah percaya kepada propaganda kita sendiri. Kita rasa dapat Kedah ke dapat berapa negeri lain, tengok-tengok tinggal ruyup, tinggal satu kursi dengan majoriti 500 waktu itu. Jadi bila saya habis belajar pulang ke Malaysia, saya jadi anggota di cabang Kelana Jaya ketika itu, dan saya mula terlibat di dalam Angkatan Muda Keadilan. Antara program saya sebagai Exco Pemuda Keadilan ialah untuk berkempen di beberapa tempat. Saya waktu tu memang saya boleh cerita betul-betul tak ada niat nak bertanding dalam pilihan raya 2008. Tapi antara orang paling awal, saya ingat waktu tu K7 naib ketua pemuda, naib ketua AMK. Dan kita memang merancang untuk bertanding di hutan melintang. Dalam satu mesyuarat AMK, saya ingat lagi K7 dia cakap, selagi saya tidak menang, saya tidak akan berkahwin. Itu dia declare dalam meeting AMK. Maka kita kata, betul ke nak cakap macam ni? Ni tak kahwin lah. Itu okey lagi. Saya pergi ke hutan melintang membantu saudara K7. Kita buat jelajah sama. Waktu tu AMK kita pergi Tapah. Kita pergi beberapa tempat yang ditandingi oleh calon-calon AMK. Saya pergi ke kawasan hutan melintang, kita edar risalah. Ada seorang perempuan Cina, ni dekat kawasan nelayan tu, dia tanya, dia kata, ni parti politik baru ke? Lepas tu kata tak, parti keadilan, parti Anwar Ibrahim. Oh, masih wujud lagi? Saya kata tak kahwin lah ni K7 kan. Tapi dalam 2008, kebetulan waktu tu, situasi dia ialah parti tak cukup calon. Ya, jadi saya pun di Selangor tu bertanding sebab tak cukup calon. Banyak lagi. Di beberapa tempat keadaan begitu, tapi 2008 ya kita dapat satu gelombang besar dan daripada satu kerusi parlimen kita dapat 31 kerusi parlimen. Dan yang bagi saya lebih penting lagi, ya, kita boleh lihat ya bagaimana perkembangan parti ini ketika itu, ya, dia membawa satu semangat semula. Namun yang hari ini kita datang kerana kita nak dapatkan apa hala tuju parti ini. Kekuatan Parti Keadilan ialah kerana ia merupakan parti berbilang kaum, tetapi majoriti dia Melayu. DAP ada Melayu, berbilang kaum, tetapi majoriti dia bukan Melayu. Gerakan cuba buat dulu, tapi tidak berjaya. Dia pun jadi majoriti bukan Melayu. Dulu Syed Hussein Al-Attas dan sebagainya pernah memimpin gerakan, tapi tidak berjaya. Dulu Dato' On cuba lagi lama, juga tidak berjaya. Jadi kejayaan keadilan ialah kita dapat menggarap kekuatan ini. 2004 Kongres, saya tak ada sebab saya di luar negara. Tapi saya masih ingat, pelik, luar biasa bila Datuk Seri Anwar bebas, Kongres kita satu-satunya dewan yang sanggup terima kita ialah sebuah dewan tokong yang berada di Ipoh. Ya? Jadi itu antara sejarah-sejarah yang dirakam oleh keadilan. Dan saya percaya, kalau kita nak rakyat Malaysia terima politik pelbagai kaum, ia kena dibawa oleh sebuah parti yang majoriti Melayu. Sebab hanya bila orang Melayu terima politik pelbagai kaum, maka dia akan dapat benar-benar sebati dengan negara kita, dengan budaya politik dalam negara kita. Dan kita nak elak persaingan yang ada hari ini yang cukup menyedihkan, ya, bila mana di Melaka, di Johor, dalam tempat yang tertentu kita dalam undi yang ketiga selepas UMNO dan juga Bersatu. Ya, bermakna kedua-dua parti yang bersifat perkauman ini mereka dapat lebih banyak undi, nombor 1 UMNO atau nombor 1 Bersatu, kedua parti satu lagi, dan ketiga baru kita. Bermakna corak multiracial ini diketepikan dan dipinggirkan, dan itu bagi saya sangat malang buat negara kita. Kalau antara UMNO nombor 1 kita nombor 2, okey, sebab kita membawa pendekatan yang berbeza.
Dan itu hakikat yang kita nak bawakan. Rakyat hari ini berada dalam keadaan susah bukan soal kaum. Mereka berada dalam soal susah kerana orang yang betul-betul di bawah ini, B40, tak kiralah Melayu, Cina, India, Dayak, mereka tidak diendahkan oleh elit, sama ada elit politik maupun elit ekonomi. Cuma bila orang politik turun, dia akan bakar sentimen kaum. Jadi sebab itu bagi saya, soal pemilihan ini bukan soal kita tidak suka kepada lawan atau tidak. Ini pemilihan dalam keluarga. Tetapi ia adalah soal strategi dan pendekatan yang kita nak bawa menuju ke PRU. Dan memastikan keadilan yang kita bina dengan cukup penat lelah ini dapat dipertahankan. Kalau kita cooperate sebelum pilihan raya dengan UMNO atau dengan Bersatu, kita takut kita akan tenggelam. Kalau kita menang pun dapatlah 1-2 kerusi dalam PRU ini, PRU akan datang, rakyat akan hukum kita. Ya, sebab rakyat marah. Kita betul, sebab itu yang kata Likang, 1+1 bukan 2 di Johor. Kalau kita kerjasama dengan Bersatu di Johor awal-awal, sebahagian orang kita yang dah tak ramai itu, lagi banyak yang tidak akan mengundi kita. Lebih baik kita bina semula, dan Perak sangat relevan. Sebab apa? Perak dengan Selangor, saudara-saudara, demografi dia hampir sama. Melayu lebih sikit saja daripada bukan Melayu. Tapi Selangor, bila time saya menang 2008 tu, sampai hari ini kita kekal kerajaan di Selangor. Tapi Perak menang kejap, lompat. Menang kejap, lompat. Sebab apa? Melayu di sini lebih banyak yang berada di kawasan luar bandar. Pemikiran mereka sedikit berbeza. Jadi kena ada fokus yang khusus untuk kawasan-kawasan ini supaya kita dapat sekurang-kurangnya menang dan kekal satu penggal. Itu yang saya rasa bare minimum. Dan saya percaya saudara-saudara, pendekatan saudara Rafizi inilah pendekatan yang sebati dengan prinsip kita, and it's also the winning strategy untuk kita menang di Perak dan menang di Putrajaya. Setuju atau tidak? Jadi saudara-saudara, kalau setuju, saya harap sangat ya, waktu pemilihan nanti, siapa yang dah daftar online, siapa yang belum kena pergi secara fizikal. Kita turun ramai-ramai, pastikan saudara Rafizi dan pasukan yang ada di depan ini untuk ya, kita dapat melaksanakan agenda tersebut, gandengan antara Datuk Seri Anwar dan saudara Rafizi untuk membawa parti kita ke depan. Ya, saya yakin sebab apa? Orang ramai ya, bila mereka tahu ya, bila saya bercakap dengan orang ramai dan mereka tahu saya daripada keadilan, soalan mereka mudah. Bila Rafizi nak aktif semula, bila Nurul Izzah nak aktif semula. Dan sekarang Izzah telah ditugaskan untuk memimpin ayuh Malaysia, maka Rafizi akan fokus untuk jawatan timbalan Presiden bagi memperkukuhkan Parti Keadilan Rakyat. Saya harapkan sokongan semua dan kita doakan ya, kemenangan untuk tim ini bagi memperkukuhkan Parti Keadilan. Sekian, terima kasih.